korang tahu aku kat mana sekarang ni? Kalau kau nak tahu, aku sekarang ni berada di rumah Sidi Hamdan. Nak tahu siapa dia? Dia lah pereka watak anak-anak Sidi. Jom, kita pergi jumpa dekat dalam bilik dia. Di, Assalamualaikum. Salam. Sihat dia Sihat. Hai. Lama tak jumpa kau. Lama juga macam 3-4 tahun juga ya. Oh, mau tak ya? Kan? So macam ni, kau buat apa sekarang? Masih aktif dengan caricature ke? Caricature ni maksud aku animasi ke? Masih buat animation lagi. Tengah tunggu job. Kalau ada job masuk aku buat lah. Aku sekarang ni aku buat education, buat painting. Oh, dia kau ada painting ni? Buat caricature. Caricature? Caricature aku dengar kau sebelum masa katanya. Sebelum masa pun nak kata pun boleh juga. Macam ni lah, paling mudah orang kata melukis tu adalah kerja aku. Apa saja bentuk lukisan, apa yang aku mampu pun aku buat. Caricature kau buat kat mana selalu? Caricature aku buat dekat Data Merdeka. Data Merdeka? Ya. Dekat belah mana? Dekat bahagian tiang bendera. Maknanya aku menjaga tiang bendera tu daripada roboh. Wah. Macam tu lah cerita dia. Dahsyat betul. Macam patriotik ambil lah. So, apa nama, ramai orang tak percaya ni. Apa nama yang orang kita dulu pernah buat produk-produk daripada Jepun. Ya. Contoh macam Dragon Ball, Sailor Transformer. Siapa lagi yang kau pernah buat dulu? Betul ke? Kau terlibat? Dia sebetulnya awal 90-an lah. Tahun 1991 aku ada terlibat dengan syarikat bernama Lensamation. Syarikat Lensamation ni pula dia dapat kontrak buat sebahagian daripada kerja production daripada toy animation daripada Jepun. Dan Lensamation syarikat yang mengumpul tenaga kerja yang pandai melukis untuk buat in between. Toy animation ni toy animation, produk toy animation tu yang mana satu yang kau buat yang dekat Malaysia ni? Dragon Ball. Yang paling famous sampai sekarang ni lah. Sebab dia yang dah pernah keluar dekat TV kita kan. Apa dia tadi? Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball Sailor Moon. Yang tak keluar sini Big Box. Big Box tu cerita dia aku memang enjoy lah. Sebab dia budak sekolah. Kau tahu budak sekolah Jepun, dia pakai blazer. Pakai blazer. Jadi dan dia orang buat cerita tu budak-budak sekolah bergaduh. Jadi dia punya fight tu dengan pakaian dia nampak macam lain macam. Aku enjoy cerita. Kalau Sailor Moon cerita pasal biasalah kisah budak perempuan, orang suka cerita perempuan lah. Pokemon kita tak buat, tapi syarikat lain buat lah. Dia apa? Transformers? Transformer pun ada. Transformers. Kau pun ada terlibat juga? Transformer ada. Transformer. Masa kau buat semua cerita-cerita tu, kau sedar tak cerita tu kau buat tu? Yang maksudnya kau tahu tak, ini Dragon Ball. Maksudnya sebab tak famous lah cerita tu kan. Orang tak kenal lagi waktu tu kan. Ya. Kalau Dragon Ball memang dah terkenal. Waktu tu dah terkenal. Dah terkenal lah. Tapi dia tak famous dekat Malaysia. Maknanya kami memang antara yang mula-mula buat tu rasa macam lain sikit lah watak macam ni kan. Cuma dia tak terkenal dekat Malaysia lah kan. Masa tu. Tapi aku rasa dia makin lama makin merebak. Makin lama makin merebak. Kita pun tak sangka, kita buat filem macam ni ya. Kira rasa satu kebanggaan Tetapi walaupun kebanggaan tu bukannya kita buat bahagian pre-production, tetapi kita enjoy kerana kita terlibat. Walaupun kerja yang dia bagi tu, jawatan dia bagi tu adalah kecil, tapi kepuasan dia ada. Okey ni, aku nak tahu juga masa kau buat Dragon Ball tu, maksudnya apa yang kau buat lah?
K ke, IB ke, background ke, benda macam tu lah maksudnya. Okey, masa aku berada di dalam Lensa Mason, mula-mula pelibatan aku hanya sebagai seorang colouring. Bermakna setiap satu scene animation yang dihasilkan oleh Jepun tu, kami ramai-ramai mewarnanya menggunakan cara tradisi. Maknanya pakai warna manual lah, color betulnya. Sampai peringkat Jepun, Toei Animation hantar beberapa orang wakilnya datang ke Lensa Mason untuk melatih beberapa orang daripada yang berbakat di dalam Lensa Mason tu untuk dijadikan in-betweener. Jadi di dalam dia melakukan satu pemeriksaan ataupun test, dan aku antaranya yang terpilih untuk membuat in-between. Maknanya daripada situ mereka mengajar aku cara melukis animasi in-between, di mana key lukisan tu memang datang daripada Jepun. Bermakna contohlah aku bagi satu pergerakan, Jepun dia memberi satu pergerakan tangan macam ni dan satu lagi pergerakan tangan macam ni, lukisan tu. Dan kerja in-between adalah kerja dia di antara lukisan ni dengan lukisan ni, kami kena mengisinya. Dan itulah kerja yang mula-mula yang aku rasa yang mencabar untuk aku, iaitu in-between. Okey, selaras dengan perkembangan animasi tanah air ni kan, kita tengok macam-macam produksi animasi dah keluar, macam-macam animasi ada 2D, 3D. So, harapan kau untuk industri animasi Malaysia ni? Okey, harapan aku dalam industri animasi di Malaysia ni, mula-mula dia aku letak kepada diri aku dulu. Bermakna kalau aku ingin maju, aku kena bersungguh-sungguh untuk diri aku dulu. Bermakna aku kena faham semua fungsi animasi tu, macam mana dia dimarketkan, macam mana dia dihasilkan. Dan harapan aku untuk semua pegiat seni animasi di dalam Malaysia ni, bekerjalah keras untuk mencari ilmu pengetahuan tentang animasi tu, dan bersungguh-sungguhlah untuk buat kerja dan bertanggungjawablah kat apa yang diletakkan. Kita mengharapkan animasi di Malaysia ni kalau boleh sama taramnya seperti Timur, negara Jepun dan Korea ataupun negara China. Kalau kita nak duduk bersaing dengan Barat, kita tak cuak jika kita bekerja sama antara satu sama lain untuk bangunkan animasi di Malaysia ni. Sebab kita sebetulnya kita ada khazanah yang banyak dekat Malaysia ni. Kita terlalu banyak cerita-cerita rakyat yang kita belum keluarkan. Dan kita sudah ada ramai pelukis, tetapi kita masih tertinggal, mungkin kerana kita masih belum dapat lagi sebulat suara untuk membuat satu kerja animasi yang baik. Sebab rata-rata aku tengok kita memang ramai kepakaran tu ada, tetapi kita kena semak balik, kita kena kaji balik di mana kesilapan kita menyebabkan kita sudah lebih 50 tahun tapi hasil kerja kita masih belum, bukan aku kata belum, tetapi maksud aku tu masih lagi dipandang sepi daripada market daripada luar. Jadi aku boleh nak sampai paling kurang pun level Jepun buat filem Dragon Ball, Isulmiko, ataupun paling tinggi level dia sampai Totoro. Dan benda ni tidak mustahil jika masing-masing ada keinginan untuk buat. Itu saja.
nasihat, sedikit banyak tip daripada abang CD kita. So harapan tu seperti mana yang beliau sendiri harapkan, kita semua harapkan, supaya industri animasi kita akan semakin maju dan pergi lebih jauh